Dan suami dia perhatikanlah, siapa yang main kan kat bawah flat ni. Tengok, bila dia tengok, anak dia, si Adam ni sedang berlari-lari dengan seorang budak perempuan. Jadi si orang kata suaminya si Shima ni pergilah ke arah anak dia yang sedang main ni. Waktu suami dia semakin dekat dengan anak dia, budak perempuan yang lari ni tadi tiba-tiba hilang tau. Tiba-tiba anak dia berdiri dan anak dia kata, Puteri. Dia pergi ke arah pintu dan kemudian pegang pagar. Dia macam bercakap dengan seseorang. Serentak dengan itu, Shima ni dengan suami dia pandang ke arah pagar tau. Dan dekat pagar tak ada orang. Gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau berwarna hitam keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, saya akan kongsikan dengan anda beberapa lagi kisah seram yang dikirimkan oleh para pengirim kita dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Jadi jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Get your coffee. Jom, aku story. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Pengalaman ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Shima dan Shima ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami, yang mana pada waktu itu anak dia ni berkawan dengan jin. Menarik kan? Dan kisah dia berbunyi begini. Shima nyatakan di dalam kiriman yang kisah ni berlaku dah lama, tahun 2007. Yang mana pada waktu itu dia ni tinggal di sebuah rumah flat ataupun menyewalah di sebuah rumah flat yang terletak di area Lakin di Johor. Sebelum tu dia duduk di satu daerah yang lain. Dia berpindah ke Lakin pun disebabkan suami dia berpindah tempat kerja di sebuah kilang berdekatan dengan rumah dia juga. Itu tak menjadi masalah lah. Apa yang menjadi kerisauan ataupun merisaukan si Shima ni adalah anak dia. Yang mana anak sulung dia pada waktu tu berusia 6 tahun. Anak lelaki Dia tak nyatakan nama di dalam kiriman. Saya gelar dia sebagai Adam je lah. Yang mana Adam ni adalah seorang yang pendiam, pemalu dan susah nak dapat kawan. Yalah, kalau dah pendiam kan, tak reti bergaul, agak sukar lah untuk dapat kawan. Dan anak dia ni juga sukar untuk adapt, ataupun dalam bahasa Melayu dia menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan tempat baru. Itu yang menjadi kerisauan kepada si Shima ni. Pernah berlaku satu petang yang mana si Shima ni turun daripada tingkat atas ke bahagian bawah untuk tengoklah anak dia bermain dengan kawan-kawan dia. Bila si Shima ni turun, apa yang dia nampak? Si Adam ni sedang duduk di satu sudut tau, yang mana dia sedang memerhatikan rakan-rakan yang lain bermain. Jadi si Shima datanglah dekat anak dia, tanya kan, kenapa Adam tak main dengan kawan-kawan? Dan anak dia kata anak dia malu. Anak dia tak tahu macam mana nak join kan. So dia cubalah untuk pergi kat budak-budak tu, cubalah macam kawankan anak dia dengan budak-budak ni. Tapi
benda ni berlaku lagi. Yang mana bila dia turun, dia tengok anak dia memang tak tahulah dipinggirkan ke, memang anak dia tak nak main dengan kawan-kawan tu ke, dia tak pasti. Dan dia ada cakap dekat anak dia, si Adam ni, kalau Adam ni kena bully ke dengan kawan-kawan dia dekat bawah, bagi tahu dengan Shima ni kan. Jadi Shima ni bolehlah ambil langkah-langkah yang seterusnya kan, jumpa mak ayah dia ke apa. Tapi ada satu berita gembira yang mana pernah berlaku satu hari, bila si Adam ni naik daripada bermain di bawah, dia bagi tahu yang dia dah ada kawan. Dekat bawah. Tadi dia main dengan kawan-kawan dia, main lari-lari apa semua. Jadi si Shima ni rasa happy. Oh, anak aku dah ada kawan kan. Dia nyatakan di dalam kiriman, anak dia bagi tahu pada waktu tu nama kawan anak dia tu adalah Putri. Putri. Okey, jadi si Shima ni rasa macam okey je lah benda tu kan. Dia pun biarkan anak dia bermain. Setiap petang turun main dengan kawan-kawan. Nanti waktu maghrib naik kan. Dan makin lama anak dia ni balik makin lambat. Mula-mula balik dalam pukul 6, 6.20 itu dah naik atas dah. Dan makin lama makin lambat. 6.30, lepas tu pergi 6.45, pukul 7 sampai kadang-kadang maghrib baru si Adam ni balik. Dia pesan dekat anak dia, janganlah main terlalu lambat ataupun balik lambat sangat kan. Tak elok, maghrib ni banyak benda-benda yang tak baik lah dekat luar ni. Pernah berlaku satu hari lagi, yang mana suami dia baru balik daripada kerja. Yang mana suami dia balik kerja petang lah pada waktu tu, shift pagi kan. Dia balik dalam pukul 7 macam tu. Sampai rumah lebih kurang dalam pukul 7.20, 7.30 macam tu. Dah azan maghrib lah waktu tu. Waktu si suaminya Shima ni balik parking motor dan kemudian nak naik tangga kan, dia terdengar suara budak-budak ketawa. Budak-budak ketawa macam tengah main lari-lari. Dan suami dia perhatikan lah, siapa yang main kan kat bawah flat ni. Bila dia tengok, anak dia, si Adam ni sedang berlari-lari dengan seorang budak perempuan. Jadi si orang kata suaminya si Shima ni pergilah ke arah anak dia yang sedang main ni. Waktu suami dia semakin dekat dengan anak dia, budak perempuan yang lari ni tadi tiba-tiba hilang tau. Hilang. Dia masuk ke satu sudut macam terlindung, tiba-tiba budak perempuan tu tak ada. Tapi sebelum tu suami dia nampak. Jadi suami dia pun tanyalah dengan anak dia kan, Adam kenapa tak balik lagi? Dah pukul berapa dah? Dah maghrib dah ni kan. Adam main dengan siapa? Si suami Shima ni pandang kiri kanan kan. Tak ada budak lain tau, anak seorang je. Dan anak dia kata main dengan kawan dia, Putri. Dia kata macam tu. Mana kawannya? Suami si Shima ni tanya, ataupun ayah dia tanyalah. Dan si Adam ni kata kawan dia dah lari pergi situ. Ruangan ataupun sudut yang dia tunjuk tu adalah kawasan semak samun dan ada kawasan berpokok lah. Dia kata kawan dia lari masuk ke arah semak tu. Dan bila si suami Shima ni tengok tak ada apa-apa, dia dukung anak dia bawa naik ke atas. Itu benda pelik lah yang suami dia cerita. Bila balik tu suami dia ceritakan apa yang dia nampak anak dia bermain dengan budak perempuan. Tapi tiba-tiba budak perempuan tak ada. Tak tahu gimana kan. Dah kat situ dah mula risau. Anak kawan aku ni betul-betul ada ke tak ada? Dia cakap macam tu kan. Tak apa. Pernah berlaku satu malam yang mana anak dia berada di rumah sedang menulis lah dekat buku, dekat bahagian lantai. Dan ditemani oleh si Shima ni. Dan kemudian suami dia sedang duduk di bahagian sofa ataupun dekat ruang tamu lah. Dan bila Shima dia bangun, pergi ke arah suami dia, berbual dengan suami dia kan. Anak dia masih lagi dekat, orang kata dekat buku dia lah, tengah menulis. Pintu depan rumah ni dibuka. Memang suami dia suka buka pintu depan tau, sebab bagi angin keluar masuk kan. Tiba-tiba anak dia berdiri dan anak dia kata, Putri. Dia pergi ke arah pintu dan kemudian pegang pagar. Dia macam bercakap dengan seseorang. Serentak dengan itu, Shima ni dengan suami dia pandang ke arah pagar tau. Dan dekat pagar tak ada orang. Tapi anak dia sedang berbual. Mana awak tahu rumah kita? Inilah rumah kita. Melah masuk. Dia cakap macam tu. Waktu ni berderau. Darah si Shima ni dengar anak dia cakap macam tu. Shima terus cakap dengan anak dia, Adam cakap dengan siapa? Dengan Putri. Dia kata macam tu. Mana Putri? Ni Putri. Putri dah masuk. Anak dia cakap macam tu je. Suami dia terus bangun. Suami si Shima lah bangun, tutup pintu, bawa anak dia masuk bilik air, cuci kaki, cuci muka, letak dalam bilik. Dan Shima ada dalam bilik lah. Suami dia azan dekat dalam rumah tu. Daripada ruang tamu pergi ke dapur dan pergi ke setiap bilik. Yang mana rumah tu ada 2 bilik je. Azan pada setiap bilik.
Dan kemudian bila ditanya dengan anak dia, nampak tak lagi puteri dalam rumah? Tak ada. Dah keluar kot, anak dia tak nampak dah. Dan start daripada tu, bila anak dia nak turun main, si Shima ni akan hantar sampai bawah, akan tengok anak dia bermain dengan siapa. Dan Alhamdulillah lah, bila dah setahun lebih duduk situ, adalah budak lain yang approach ataupun cuba berkawan dengan anak dia. Bila dah berkawan apa semua, okey je lah, tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi pengalaman ini mendatangkan ketakutan lah kepada si Shima ni. Betul, memang si Shima ni tak ada nampak apa-apa pun. Tak ada pun jelmaan ke apa ke, memang tak ada. Yang nampak hanya suami dia saja waktu maghrib tu. Tapi bila dia pergi ke arah pagar dan dia kata, "Puteri, mana awak tahu rumah kita?" Macam dia bercakap dengan budak perempuan ataupun cakap dengan seseorang. Tapi suami Shima ni dengan suami dia dulu tak nampak. Bahaya lah kan. Bahaya. Jadi kita kena tengok lah. Kalau macam Shima ni, yalah kisah ni pun berlaku dah lama, tahun 2007. Agaknya budak ni pun dah besar kot kan. Dah mungkin dah 20-an macam tu. Tapi menariklah pada saya kisah ni. Itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Shima. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Yang mana pengalaman ini dikatakan berlakunya juga kepada anak pengirim kita ni. Iaitu pengirim kita, dia gelar diri dia di dalam kiriman sebagai Razi. Yang mana Razi ni tinggal di Selangor. Okay? Dan kisah ni pada saya agak ringkas lah. Berlaku hanya satu malam saja. Yang mana Razi bagi tahu dia ni bekerja sebagai penjual insurans di sebuah syarikat insurans lah. Dia tak nyatakan apa nama company dia tu. Dan kebiasaannya bila waktu malam dalam pukul 8 macam tu, dia akan mula buka laptop, dia buka tablet dia kan. Kemudian adalah kemas kini mungkin data-data klien dan sebagainya. Dan pada waktu tu dia berada di meja makan. Meja makan tau. Dan dia tinggal di sebuah rumah kondo. Rumah kondo ni dapur dia taklah besar mana. Jadi meja makan ni memang dekat dengan ruang tamu. Yang mana pada waktu tu dia duduk meja makan lah ni dengan secawan kopi dan kemudian buat kerja. Yang berada di dalam bilik tidur dia pada waktu tu adalah anak perempuan dia yang sulung. Anak perempuan dia yang sulung berusia dalam 2 tahun macam tu. Dan dengan mak dia lah ataupun dengan isteri si Razi ni. Yang mana isteri dia sedang bergurau lah dengan anak dia ni. Dan anak dia ketawa kan. Mak dia agah ke apa ke, dia ketawa. Jadi si Razi ni rasa macam happy lah. Dia duduk kat luar ni. Ya Allah, ketawa betul lah anak aku ni. Dia cakap macam tu. Dan tengah Razi buat kerja, tiba-tiba dia terdengar pintu bilik air, bilik dia dibuka. Macam dibuka dan kemudian ada seseorang yang masuk. Dengar bunyi air terbuka dan macam ada orang dalam bilik air lah. Dan anak dia tiba-tiba ketawa lagi. Jadi dia pun macam, anak aku ni ketawa dengan siapa kan? Sebab dia dengar pintu bilik air buka. Maknanya mungkin isteri dia masuk dalam bilik air. Dia pun bangun dan kemudian jengah sikit ke arah orang kata bilik. Bilik tidur dia ni. Dan dia nampak anak dia sedang terbaring atas katil secara terlentang dan kemudian ketawa kan. Si Razi ni rasa macam, mungkin anak dia teringat lah gurauan emak dia tadi. That's why dia ketawa. So si Razi ni cakap dalam hati, "Oi, kelakar betul tu. Sampai mak dia dah tak ada pun ataupun mak dia dah pergi tandas pun dia masih lagi ketawa kan." Diam lagi. Razi pun kembali buat kerja. Isteri dia tak tahulah, mungkin buang air besar ke apa ke. Agak lama lah dalam bilik air. Dan kemudian dia dengar anak dia ketawa lagi. Dah berhenti ketawa lagi. Dan kemudian si Razi ni bangun, angkat cawan kopi dia, yang mana kopi dia dah habis pada waktu tu, angkat, letak di bahagian dapur dan kemudian terus pergi ke arah bilik. Betul-betul berdiri depan pintu bilik. Dan dia nampak anak dia sedang terbaring, ketawa, pandang ke arah penjuru atas bilik. Penjuru atas bilik tau. Jadi si Razi ni macam, anak aku ni ketawa tengok apa ni, dia kata tu kan. Dia pun pergilah approach anak dia ataupun pergi ke anak dia. Hey, ketawa dengan siapa ni? Dia cakap macam tu kan. Dan anak dia macam terdiam, lepas tu gelak. Pandang ke arah sudut tu dia gelak. Kat sini hati Razi dah mula tak sedap. Anak aku ni ketawa sebab gurauan isteri dia tadi ke? Ataupun orang kata apa, ada benda lain yang agah ni. Dia fikir macam tu.
Jadi dia pun mulalah baca, tapi bukanlah baca dalam hati. Dia baca daripada mulut macam berbisik tau. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sambil tu dia usap kepala anak dia. Yang mana bila dia usap kan, dia mula baca ayat kursi, mula baca ayat 3 kul. Anak dia ni daripada ketawa tadi, tengok ke arah penjuru bilik, menangis dan kemudian seolah-olah macam takutkan sesuatu. Menangis dan kemudian takut, seperti nampak sesuatu benda yang menakutkan. Terus si Razi ni peluk anak dia. Isteri dia keluar daripada bilik air dan isteri dia kata, "Kenapa bang? Kenapa?" Pergi ke arah anak dia, isteri dia ambil lah peluk anak dia macam tu. Dan kemudian isteri si Razi ni cakap, "Bang, anak demam ke? Panas ni badan dia ni." Dia cakap macam tu tau. Dan terus si Razi ni bangun, pegang kepala anak dia, memang betul panas badan anak dia buat waktu tu. Mulalah dia teruslah pergi, orang kata apa, ambil wuduk apa semua. Dan kemudian macam biasalah kalau kita pun berlaku pada kita kan, bacalah doa apa ke dalam bilik tu, ambil air, sapukan dekat muka dia. Dan selang beberapa hari lepas tu, anak dia masih lagi demam ni. Dia berjumpa dengan ustaz dan kemudian mintalah air bacaan kan, air bacaan untuk anak dia ni minum. Dan kemudian sapukan pada muka apa semua. Alhamdulillah, selepas daripada kejadian itu ataupun lepas disapukan muka dia ikhtiar tu, anak dia dah tak demam lagi lah. Okey je lah. Tapi apa yang agah anak dia tu, itu yang menjadi tanda tanya lah. Pada mulanya dia tak rasa yang anak dia diagah. Tapi bila anak dia pandang ke satu sudut, dia kata penjuru atas bilik, mungkin dinding kita ni atas sebagai shieling tu kan, ada kat penjuru tu. Anak dia tengok kan, sambil anak dia baring atas katil, anak dia tengok situ, ketawa. Dia ingatkan dia ketawa sebab gurau isteri dia tadi. Tapi bila dia start baca ayat kursi 3 kul kat mulut dia kan, anak dia terus menjerit kan, lepas tu menangis. So dia rasa mungkin ada sesuatu perkara mistik lah yang berlaku dekat situ. Alhamdulillah tak ada penampakan pada Razi dan juga isteri dia. Mungkin anak dia je yang nampak, dan anak dia pun tak boleh nak explain, baru 2 tahun kot, nak cakap apa kan. Itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Razi. Kisah seram kita yang ketiga ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Farid. Yang mana Farid nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram ataupun pengalaman misteri yang dia pernah alami ketika dia pergi ke sebuah kedai makan dekat dengan area rumah dia. Kisah dia berbunyi begini. Farid nyatakan di dalam kiriman, yang mana kisah ni berlaku juga dah lama, dalam tahun 2012 macam tu. Dan kebiasaannya dia ni pulang daripada kerja tengah malam. Dia tak nyatakan dalam kiriman lah dia kerja apa ke, dia just bagi tahu yang dia ni tinggal di area Jementah, itu saja. Bersama dengan kedua mak ayah dia lah, dekat sebuah rumah kan. Dan kebiasaannya dia balik kerja memang tengah malam. Dia nyatakan dalam kiriman dalam pukul 10, kadang-kadang pukul 11 baru sampai rumah. Tapi sebelum dia balik ke rumah ni, biasanya dia akan telefon mak ayah dia dulu. Mak dia lah especially kan, dia telefon mak dia akan tanya mak dia dah masak apa dekat rumah. Kalau mak dia masak, biasa dia akan terus balik lah. Tapi kalau mak dia tak masak, dia akan tanya mak dia nak makan apa, ayah dia nak makan apa, burger ke apa ke, dia akan singgah lah pergi beli. Dan dia pergi ke kedai pun ataupun membeli makanan di kedai yang berdekatan dengan kawasan rumah dia. Pernah berlaku satu malam yang mana dia telefon mak dia, dan kemudian mak dia cakap mak dia tak masak. Dan dia pun tanyalah mak dia nak makan apa. Kau belilah goreng-goreng, mi goreng ke apa ke. Mak dia cakap macam tu. Okey ayah tak nak, dia kata macam tu. Okey lah, tak apa, mak dia cakap macam tu kan. Dia pun naik motor, singgahlah ke sebuah kedai. Yang mana kedai ni berdepan dengan kedai makan yang dia beli ni, memang ada satu lagi kedai yang buka. Kedai yang lain semua tutup lah malam, buka tengah hari je. Tapi 2 kedai ni buka pada waktu malam. Satu kedai yang memang ramai orang, satu kedai yang kurang. Bukan nak kata tak ada customer, tapi kurang orang. Dan si Farid ni pula, dia jenis tak suka pergi kedai yang ramai-ramai ni, dia rimas. Kan ada orang yang macam tu kan.
Jadi dia pun singgahlah ke kedai yang tak ramai orang ni. Bila dia sampai, dia kata dia pun order lah mi goreng. Lepas tu dia order dia punya nasi goreng Pattaya dengan air dan sebagainya. Dia pun tunggulah dekat atas motor. Tunggu dan dia perhatikan di sebelah kedai, kedai yang tak ramai orang ni, ada seorang lelaki yang berambut panjang, bajunya seakan-akan macam kusuk masai, macam homeless lah. Orang yang tak ada rumah kan, duduk, entah betul entah tidak, dia kata kan dalam hati dia lah, siuman ke tidak orang ni, tak apalah. Dan kemudian dia pun perhatikan, oh kedai makan yang ramai orang ni kan, memang ramai orang betul, dia kata, sedap sangat agaknya. Dia pun tak pernah beli dekat situ lah, dia cakap. Dan bila dah siap je makanan apa semua, budak ni hantar dekat dia. Dia kata berapa dek? Okey, dia pun bayar sejumlah amount yang budak tu cakap. Lepas je dia bagi duit, dia ambil baki, dia mula naik motor. Dan kemudian dia berbual dengan budak yang kedai, anak tuan kedai ni kan. Dek, kedai tu memang ramai orang tiap-tiap malam abang lalu memang ramai. Lah bang, mungkin masakan dia sedap kot. Budak cakap, okey lah, tak apa. Lain kali abang nak beli situ jugalah. Kalau abang pun dah lari sana, bila lepas ni kita orang dah tak ada customer lah, dia cakap macam tu kan. Dan si Farid kata tak adalah, gurau je, dia cakap macam tu. Okey lah, budak ni pun masuk ke dalam kedai. Si Farid ni mulalah start motor. Waktu dia start motor ni, dia menghadap ke arah sebelah kiri tau. Motor dia parking menyerong. Tiba-tiba bahu dia ditepuk oleh seseorang. Ditepuk oleh seseorang, menyebabkan si Farid ni terkejut dan pandang. Bila dia pandang, laki dia bertambah terkejut sebab orang yang rambut kusut masai tadi tepuk bahu dia. Dan pun dia kata, kau nak apa ni? Dia cakap tu kan, dia macam tinggikan suara sikit lah. Dan orang tu kata, Abang jangan beli dekat kedai tu, dia kata macam tu. Waktu ni si Farid ni dah rasa macam pelik. Kenapa pula suka hati aku lah, aku nak beli kat mana? Dia cakap macam tu kan. Orang yang rambut panjang ni cakap, dekat ke depan kedai tu ada perempuan rambut panjang duduk betul-betul dekat depan pintu kedai tu. Dia cakap macam tu. Dan si Farid ni pada mulanya rasa macam, kau ni apa ni? Gila kau ni. Tak apalah. Dia pun start motor jalan, tinggalkan lelaki tu. Lelaki dia berdiri pandang je ke arah dia tau, yang meninggalkan kawasan itu. Itu satu malam. Benda ni dia terfikir, betul ke apa yang orang ni cakap? Ataupun orang ni gila kan? Dia tak tahu apa yang dia cakap. Okay, tak. Pernah berlaku satu malam lagi, yang mana waktu si Farid ni balik kerja, Farid ni memang rasa badan dia dah tak sedap. Dia tak tahu kenapa. Waktu dia bawa motor pun, dia kata dia rasa macam ada orang yang ikut dia. Dia mungkin dia rasa tu perasaan dia lah. Dan dia buat rutin yang sama. Dia singgah ke kedai yang sama, yang kurang orang tu. Dan kemudian dia belilah makanan. Sementara dia tunggu, dia memang akan tunggu atas motor. Sebab dia kata lepas dia balik kerja, baju dia akan, orang kata apa, sedikit berbau lah. Mungkin dia kerja berat ke, saya pun tak pastilah. Jadi dia tak nak orang lain tak selesa, dia akan duduk dekat atas motor, tunggu makanan dia sampai. Tunggu. Tiba-tiba dia pandang lagi ke arah satu sudut yang dia nampak orang yang tak siuman ni tadi kan. Dia pandang dan orang tu seakan-akan macam duduk pegang lutut, tekuk lutut macam tu. Pegang dan kemudian pandang ke arah dia yang sedang duduk atas motor. Dan kemudian si Farid ni cakap lah, kau tengok apa? Dia cakap macam tu kan. Dia cakap dengan orang tu. Dan orang tu macam, siapa yang kat belakang abang tu? Buruknya muka dia. Dia cakap macam tu. Orang tu lah cakap. Waktu ni dia kata berderau darah dia. Dia pandang ke belakang. Dia kata, mana ada? Kau ni jangan nak takut-takutkan aku. Dia cakap macam tu lah dekat orang tu. Dan orang tu kata, kenapa dia tinggi sangat? Dia cakap macam tu tau. Waktu ni Farid ni dah rasa macam tak selesa. Dia dah mula rasa tak selesa. Sebab daripada awal lagi, sebelum lelaki ni cakap macam tu, dia dah rasa badan dia dah tak sedap dah. Dan dia rasa seperti ada orang yang ikut dia. Ataupun ada sesuatu yang ikut dia. Dan ditambah pula bila orang tu cakap macam tu, orang tu tak tahu pun yang waktu tu dia rasa tak selesa ke, ada benda ikut ke. Kan? Tapi macam mana orang ni boleh cakap macam tu? Adakah hijab dia terbuka ke? Itu si Farid ni tak pasti. Dan kemudian bila makanan sampai, apa semua, dia bayar. Dan kemudian waktu dia nak balik ni, dia baca dulu apa yang dia patut baca dalam hati. Dan kemudian dia start motor, dia pun pandang ke arah orang tu. Dan dia cakap, Assalamualaikum. Dia tu lah. Dan orang yang duduk dekat tepi kedai ni, dia cakap, Waalaikumsalam. Dia boleh jawab salam. Maknanya adakah orang ni memang tak ada rumah lah, senang cerita. Tapi dia siuman sebenarnya. Ataupun dia memang tak siuman ke, itu Farid tak pasti.
Dia pun terus balik ke rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah, dia cuci kaki dulu dan kemudian baru masuk ke dalam rumah, terus mandi. Dan kemudian baru dia makan apa semualah. Ini je, dua lah orang kata momen-momen yang awkward yang dia lalui. Dan pada dia waktu tu dia rasa seram lah. Seram lah pada waktu tu. Sebab dia kata dia rasa macam ada benda ikut dia. Tiba orang tu cakap dekat belakang dia. Buruknya muka orang tu. Kenapa dia tinggi sangat? Apa yang ikut dia malam tu? Dan yang orang tu nampak dekat kedai tu, adakah betul apa yang nampak? Kita tak boleh tuduh lah kan. Mungkin masakan orang tu sedap. Tapi tak mustahil kan. Memang ada yang berlaku gunakan ilmu-ilmu salah untuk ramaikan customer. Ada juga yang gunakan ilmu-ilmu salah untuk tutup periuk nasi orang. Ada. Dan pengalaman ni pernah berlaku kepada ibu mertua saya. Ini saya tambah je lah sebab kisah ni pun tak berapa panjang. Saya tambah. Kisah ni pernah berlaku kepada ibu mertua saya. Mana ibu mertua saya berniaga lah jual sayur di sebuah pasar dekat Selangor. Dan pernah berlaku satu hari yang mana orang sebelah, dia kata dia syak orang sebelah dia lah yang buat. Orang sebelah dia ni pun meniaga sayur juga. Dan tak ramai customer yang datang kat kedai dia waktu tu. Dan pada mulanya mungkin si mak mertua saya ni lah, dia anggap macam sayur kat tempat dia tak banyak kot, orang sebelah lagi segar ke, dia fikir macam tu. Tapi pernah ada seorang kawan yang tegur. Mana kawan ni adalah kawan baik mak mertua saya lah. Dan kawan ni cakap, Mah, kedai kau lama tak buka Dia cakap macam tu. Kenapa kedai kau tutup lama sangat? Kau pergi mana? Mak mertua saya pelik. Apa yang orang kata apa? Tutupnya. Dia hari-hari buka. Bila masa pula dia tutup? Kat situ dia dah rasa macam something lah yang tak best kan. Dan kemudian dia ambil keputusan satu hari tu dia cuci semua kawasan tempat sayur dia ni, bawah-bawah orang kata rak kan, macam rak batu tu kan. Dia letak sayur tu, dia cuci bawah tu kan, disiram air tu terpergi dekat orang kata sebelah dia, kedai sebelah dia ni, yang mana betul-betul bersebelahan. Dan bila masuk je dekat kedai orang tu terus cakap dengan mak mertua saya, dia terus cakap, lah dia cuci pula. Dia cakap macam tu. Dan petang tu waktu mak mertua saya nak tutup kedai apa semua kan, dia nampak orang sebelah ni siram air tau. Siram air betul-betul dekat bawah tempat sayur dia ni apa semua, macam menyapu, macam beria lah cuci dekat tempat sayur dia, sebab air tu dah pergi ke arah kedai dia kan. Dan alhamdulillah lah, lepas daripada tu tak ada, orang kata tak ada benda-benda pelik lah. Yang mana ada orang datang, mula ramai. Sebab kebiasaannya kedai mak mertua saya ni memang ramai. Ini apa yang mak mertua saya cerita lah kan. Jadi itu salah satu cara ilmu salah juga. Mungkin orang tu tabur sesuatu ke, bukan kita tak pernah dengar, betul tak? Tabur sesuatu untuk tutup. Nampak kedai dia macam tutup ke, ataupun nampak kedai dia macam kotor ke, kita pun tak pasti benda tu. Tapi itu pengalaman mak mentua saya lah, saya just kongsikan. Dan kisah kita yang awal tadi dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Farid. Kisah seram kita yang keempat ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Ifa. Yang mana Ifa ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia pergi berkemah bersama dengan rakan-rakan dia. Kisah dia berbunyi begini. Ifa nyatakan di dalam kiriman yang dia ni berasal daripada Melaka dan tinggal ataupun membesar di Shah Alam, Selangor. Tapi pengalaman ni bukan berlaku di negara kita. Yang mana Ifa ni menyambung ataupun sambung belajar lah, menyambung pengajian di sebuah universiti yang terletak di New York, Amerika Syarikat. Dan kisah ni pun berlaku dekat sana. Macam biasalah bila belajar dekat sana, ialah kita di Asia ni duit kita agak kecil kan. Jadi kita memerlukan financial yang betul-betul kukuh lah untuk berada di sana. Dan macam dia sekalipun memang ada support daripada beasiswa dan juga mak ayah dia, tapi dia juga perlu bekerja sambilan lah dekat sana. Kisah ni berlaku pada waktu cuti. Yang mana pada waktu tu dia punya kampus ni cuti panjang lah. Dan dia ni plan dengan kawan-kawan dia
ataupun join kawan-kawan dia yang plan untuk pergi bercuti. Bercuti. Bila dia tanya kawan dia nak pergi bercuti kat mana ni? Sajalah makan-makan angin kan. Tengok-tengok pemandangan dekat mana. Kita orang sebenarnya nak pergi berkemah. Oh, nak pergi berkemah. Okey. Boleh. Boleh lah, aku ikut lah, dia cakap macam tu. Dan dia pun ambil keputusan untuk ikut. Dan tempat dia berkemah ni pula dinyatakan di dalam keiman sebagai Big Bend National Park. Satu kawasan di Texas, Amerika Syarikat. Tempat ni saya dah search dah. Saya akan kongsikan gambar dia di dalam video ni. Memang cantik kawasan dia. Memang ini kira kawasan yang popular lah kalau nak berkemah dekat situ. Dan benda ni berlaku malam, yang mana pada malam tu biasalah orang putih kan, Mak Saleh ni dia akan buat campfire, berbual, main gitar, dan dia orang campur tau. Si Irfan ni cakap dia orang ni campur, ada lelaki, ada perempuan. Tapi yalah, Mak Saleh dia tak kisahlah benda tu kan. Macam Irfan ni dia seorang-seorang lah, satu kemah dia seorang, yang lain ni nak campur ke, itu dia punya hal lah, dia cakap macam tu. Dan waktu malam tu diorang berbual apa semua sampailah jam lebih kurang pukul 1 lebih pagi. 1 lebih pagi tau. Dan dia kata kawan-kawan, korang tak mengantuk ke? Aku nak tidur dululah, dia cakap macam tu. Kau nak tidur ke? Rugilah, dalam bahasa Inggeris lah. Rugilah kau nak tidur kan, tengah tengok ni. Cuaca baik, bintang banyak ni. Kita duduklah bual kan. Lagipun besok bukan ada buat apa-apa pun. Dan si Irfan dia kata, tak boleh lah, aku tak biasalah tidur selewat ini. Dia cakap tu. Jadi aku nak masuk kemah dulu, aku nak tidur. Okey, dia pun minta diri, masuk dalam kemah dan kemudian baring. Tutuplah dia punya pintu kemah tu kan dengan zip tu. Dan kemudian dia tidur. Dia tidur dan kemudian dia tersedar daripada tidur dia sebab dia terdengar kawan-kawan dia ketawa kuat. Jadi bila tersedar dia kata, dia orang ni tak tidur lagi dah pukul berapa Dia pun ambil jam dekat telefon dia ataupun tengok telefon dia kan. Dah pukul 4 lebih pagi dah ni, dia cakap macam tu. Dan kemudian dia tengok dekat dinding kemah ni, nampak lah kan ada campfire kan, ataupun ada apa, api, unggun api kan. Nampak lah bayang-bayang kawan dia tengah duduk dekat atas batu ni. Dia bercakap, bapa dah pukul 4 ni tak tidur lagi. Yalah, tak apalah. Dia pun bangun, dia minum air masak, terus buka kemah dia untuk keluar. Bila dia buka kemah dia keluar, alangkah terkejutnya dekat depan kemah dia ni sebenarnya tak ada orang pun. Tak ada orang. Waktu ni si Irfan dah terkejut. Dia kata, apa pasal aku dengar suara orang tadi? Mana orang? Dia kata itu. Dan dekat bahagian unggun api ni memang ada api lagi, tapi dah tinggal macam bara-bara je. Api besar marak tu dah tak ada. Jadi dia kata yang dia nampak dekat dinding kemah tadi tu, adakah bayangan ataupun orang kata apa, dia tersalah nampak ke, perasaan dia ke, dia pun tak pasti. Dia terus tutup balik pintu kemah dan kemudian terus baring, cuba untuk tidur lah. Tapi biasalah dah kena macam tu, susah lah nak tidur kan. Sampailah keesokan paginya, lebih kurang pukul 7 lebih macam tu, kawan-kawan dia semua dah bangun. Si Irfan ni bangun lebih awal lah kan. Dia bangun dan kemudian dia duduk terus dekat tempat dia orang buat unggun api tu. Duduk sampai kawan-kawan dia semua keluar. Dan kawan-kawan dia cakap, awal kau bangun? Awal, dia kata, aku nak tanya korang satu benda. Apa dia? Semalam korang tidur pukul apa? Kita orang masuk tidur tak lambat pun. Lepas kau masuk tu, selang lepas tu kita orang terus tidur. Tak sampai pukul 2 kot, dia cakap macam tu. Ya ke? Pasti. Ya, kau masuk dalam pukul 1, 1.10 macam tu, satu suku mungkin. Dan kawan-kawan dia masuk lepas tu. Mungkin lepas daripada 15 minit ke, kawan-kawan dia pula masuk dalam kemah masing-masing. Dan dia kata dia memang tidur lah. Sebelum pukul 2 memang semua dah tidur. Habis yang dia bangun pukul 4 lebih pagi tadi tu, dia tengok jam tu, kat luar ada orang ketawa-ketawa tu siapa? Kan? Dia pun cerita kat kawan-kawan dia, dan kawan-kawan dia macam tak percaya lah. Biasalah Mak Saleh bukannya nak percaya benda-benda macam ni kan. So okey lah, gangguan itu berlalu macam tu je. Untuk malam-malam yang seterusnya, alhamdulillah lah tak ada apa-apa gangguan. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Eva. Kisah seram kita yang terakhir ni pula dikatakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Ayu,
Yang mana Ayu ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia dalam perjalanan pulang ke kampung dia yang terletak di Negeri Sembilan. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Ayu nyatakan di dalam kiriman yang mana dia ni tinggal di Johor, di mana secara tepat dia tak nyatakan lah, cuma dia kata pada waktu tu dia nak dalam perjalanan daripada Johor menghala ke kampung dia yang terletak di Negeri Sembilan. Dan macam biasalah, dia kalau bergerak, suami dia memang suka bergerak malam. Disebabkan bila bergerak siang, suami dia akan rasa mengantuk. Mungkin disebabkan panas ke, itu saya tak pastilah, sebab Ayu kata memang suami dia akan gerak malam. Dan pada malam yang dimaksudkan ni pula, hujan agak lebat dekat lebuh raya ni. Jadi di dalam perjalanan ni, suami dia dan kemudian ada anak dia seorang kat belakang sedang tidur. Jadi macam biasalah, bila suami sedang memandu, dia duduklah dekat tepi kan. Kalau dia tak mengantuk, dia akan berbual dengan suami dia. Jadi pada waktu tu hujan memang sangat-sangat lebat, menyebabkan suami dia terpaksa bawa pelan tau, dan pasang wiper yang paling laju sekali. Dan selang beberapa waktu lepas tu, hujan dah mula tidak terlalu lebat, tapi masih lagi hujan lah. Okay, dan suami dia kata suami dia dah mula laju sikit, tapi suami dia duduk di line paling kiri, mana paling perlahan lah ni. Okay, dia kata dia pun berbual dengan suami dia, entah macam mana dia ternampak dalam hujan ni, di tepi lebuh raya ni, seperti ada perempuan yang sedang berjalan dalam hujan. Ini Ayu nampak dan kemudian suami dia pun nampak. Menyebabkan suami dia kata, perempuan ni nak pergi mana? Ayu ni macam, perempuan mana? Perempuan tu dah semakin dekat dengan dia kan, sebab kereta bergerak. Dan kemudian perempuan tu macam terlepas lah daripada dia orang. Dan si Ayu cakap dengan suami dia, Bang, tak tahu perempuan ni kena tinggal tak bang? Dia cakap macam tu. Ya tak ya juga kan, kot lah bergaduh dengan boyfriend ke, ataupun kena apa orang kata, kena rompak ke apa kan. Dia fikir macam tu lah, dia tak fikir hantu ke apa. Pada waktu tu Ayu cakap memang tak terfikir macam tu. Dan sampaikan suami dia pasang signal berhenti tepi. Sebab bila perempuan ni sampai dekat dia nak tanyalah perempuan ni nak ke mana kan, okey ke tidak. Jadi suami dia berhenti dan kemudian si Ayu ni terus pandang ke cermin sisi sebelah kiri ni, nampak perempuan ni sedang berjalan ke arah kereta dia. Tapi bila dia berhenti ni dah agak jauh lah, dia nampaklah perempuan tu sedang berjalan. Dan kemudian dia cakap dengan suami dia, Bang, nak tanya apa ni? Awak cakap lah dia okey ke tidak, dia daripada mana nak ke mana tu? Dia kata macam tu. Jauh hujan ni, kesian pula saya tengok. Suami dia cakap macam tu. Okeylah, Ayu ni pun tunggu. Dalam masa dia tunggu ni, dia kata lama, lebih kurang 10 minit macam tu, tak ada juga perempuan ni sampai kat dia. Dan kemudian Ayu mula pandang ke cermin sisi ni, cari mana, tapi dia tak berapa nampak. Sebab apa? Kan basah, cermin ni basah, dan kemudian cermin sisi pun kena hujan juga kan. Jadi dia kata dia perhati, dia kata, Bang, saya tak nampak pun mana perempuan tadi. Dia kata macam tu. Suami dia bangun, ataupun bukan bangun lah, macam dongak sikit tengok ke arah belakang. Dah tak ada dah perempuan tu. Perempuan tu dah tak ada. Dan kemudian suami dia kata, Tanta, perempuan tu dah lepas kita tak? Takkanlah kalau dia terlepas, kalau dia lepas kita, lalu sebelah kereta kita kot, takkan kita tak perasan. Dan kalau saya tak perasan, takkan abang tak perasan? Macam tu kan. Yelah, tak apalah, suami dia kata. Suami dia pun start mulakan balik perjalanan. Dan kemudian dalam perjalanan tu senyap je tau. Ayu tak cakap apa, suami dia pun tak cakap apa-apa. Okay, bila dah tunggu, bila dah apa orang kata macam dah keadaan dah mula reda, Ayu ni dah mula rasa mengantuk. Dan kemudian dia lelapkan mata. Tapi dia tidur-tidur ayam je. Kalau suami dia bercakap dengan dia, dia dengar lah. Waktu suami dia tengah bawa kereta, dia tengah pejam mata ni, tiba-tiba suami dia cakap, Astaghfirullahalazim. Suami dia cakap macam tu. Terkejut dia. Dia terus macam, kenapa bang? Kenapa? Dia tu. Dan suami dia cakap, tak ada apa-apa. Abang ni tak apa. Nanti awak tidur. Tak ada apa. Dan suami dia mula pandang ke arah cermin belakang. Cermin pandang belakang ni kan. Tengok cermin sisi. Tengok jalan. Ayu ni cuba tanya. Suami dia tak nak jawab. Sampailah dia, orang kata apa, sampai kat kampung dia. Sampai je dekat kampung dia, dia turun apa semua. Malam tu waktu dia nak tidur, dia tidur sebelah suami dia kan. Jadi dia pillow talk lah, berbual lah sambil tidur tu. Dia cakap, Bang, saya nak tanya ni. Apa dia? Suami dia pejam mata kan. Saya nak tanya, kenapa abang tadi tiba-tiba macam Astaghfirullahalazim tu? Dia cakap macam tu. Dan suami dia pun cakap, awak betul nak tahu ke? Ke nak saya cerita esok? Tak nak. Saya nak cerita sekarang tak? Kalau abang cerita besok, saya tak boleh tidur malam ni. Duk terfikir je.
Yelah, waktu saya bawa kereta tadi, awak tengah pejam mata. Suami dia cakap macam tu. Waktu suami dia bawa, tiba-tiba suami dia ternampak perempuan ni berjalan. Perempuan yang tadi dia nampak terlepas tadi tu dah berjalan, tapi dekat depan dia. Mana dia lintas lagi lah perempuan tu kan. Dia potong lagi perempuan tu. Dia macam dalam hati suami dia, perempuan ni perempuan yang tadi ni. Tapi tak apalah, dia buat tak tahulah, buat just tak endah lah kan. Isteri dia pun dah tidur. Dia bawa lagi, bawa ke depan lagi. Perempuan yang sama sedang berjalan dekat tepi jalan. Sekali lagi dia potong perempuan tu. Kali ketiga ni lah yang orang kata, kali ketiga dia nampak ni tu yang suami dia, astaghfirullahalazim, confirm lah itu bukannya orang kan. Bila masa pula orang tu boleh potong dia dalam keadaan dia, kereta dia masih bergerak, kita jalan berapa laju, kereta berapa laju, betul tak? Dan pada awal tu pun dah misteri dah. Nampak perempuan tu sedang berjalan ke arah kereta dia, tapi bila tunggu lama kan, mana perempuan ni tak sampai-sampai. Rupanya perempuan tu dah tak ada. Mana pergi? Dan bila dia mulakan perjalanan, perempuan tu dah dekat depan pula. Kan? Ni something wrong somewhere ni. Dan bila Ayu dengar benda tu, Ayu cakap, nasib baik kan bang, kita tak tumpangkan dia ke apa ke. Itu saya risau juga. Sebab tu saya tengok cermin pandang belakang, dia ada ke naik dalam kereta ke apa kan. Dia risaulah, suami dia risaulah kan, sebab anak dia dekat belakang. Dan Alhamdulillah gangguan itu tak adalah sampai merasuk ke penampakan dekat cermin. Tak ada. Benda tu tak ada. Cuma dia nampak perempuan tu dekat tepi jalan tu, itu sajalah. Tapi pada dia pengalaman ni pengalaman yang menyeramkan lah. Kan? Sebab dah waktu malam waktu tu berjalan dalam hujan. Siapa? Kita pun tak tahu. Itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Ayu. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya dan anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.